Okey, boleh nampak? Boleh. Alright. Okey, kita teruskan. Hari tu juga, yang ini dah tengok tentang garis nombor. Okey. Kita tengok dah hari tu tentang garis nombor yang ini. Okey. Salin tak nota yang ni hari tu? Salin ya. Okey. Okey, cuma yang ini. Okey. Sebelum minggu lepas saya tunjuk cara nak dapat jawapan menggunakan garis nombor. Okey. Cara menggunakan garis nombor. Okey, tapi sekarang kalau kita tengok di sini, okey, konsep dia sekarang macam ni. Kalau awak, okey, kalau awak membuat pengiraan, okey, membuat pengiraan macam ni. Okey, bila awak buat pengiraan, awak cuma boleh ada satu. Kenapa suara saya tak ada ke? Ada. Okey. Okey, sorry. Ada. Risau juga saya. Okey. Ada. Awak cuma boleh ada tanda satu. Ya. Kenapa ya? Ada masalah ke? Tanda lepas letak tu. Kat tanda lepas? Awak type boleh tak? Saya tak dengar jelas lah. Oh, okey. Okay, sekejap ya. Saya nak terang lah ni. Okey. So, kalau untuk apa dia, soalan macam ni, saya selalu, kalau masih lagi dalam bentuk soalan macam ni kan, saya takkan sebut positif 2 tambah positif 3. Saya suka sebut macam ni. Tambah, kalau yang kat depan sekali tu memang positif lah. Positif 2 tambah 3. Operasi ni tak boleh, kita nak buat mana satu. Okey, tambah. Kalau maksudnya kita kena tambah. Okey. So, bila macam ni dia akan jadi 2 tambah 3. Positif boleh buang dia punya tanda. Okey, positif saja. Tanda tambah dekat depan nombor, kalau dia duduk di depan sekali, kita boleh buang. Kalau dia duduk di tengah-tengah ataupun di antara nombor, jangan buang lah. Itu adalah operasi. Okey, tapi kalau dia duduk di depan sekali, bermaksud tanda positif tu berada di sebelah kanan sekali, awak boleh, awak kata apa? Awak boleh tak letak lah. Okey, awak boleh buang. Okey, faham? Okey, bermaksud 2 tambah 3 sama dengan 5. Okey, sama juga dengan soalan yang ini. Okey, kalau awak tengok di sini, negatif 3 tambah negatif 4. Okey, jawapan dia negatif 7. Kalau selanjutnya kita sebut, kalau saya akan sebut macam ni. Negatif 3 tambah tolak 4. Okey, ada tambah, ada tolak. Kita nak buat yang mana satu? Minggu lepas dah belajar kan, kalau berbeza, tanda dia akan jadi tolak. Okey, tanda dia akan jadi tolak. So, bermaksud negatif 3 tolak 4. Okey, kalau tanda ini dua-dua adalah tanda tolak, tolak 3, tolak 4, jawapan dia pun akan jadi tolak. Tolak berapa? Total. 3 tambah 4 tu 7. Okey, jadi tolak tu tolak 7. Okey. Seterusnya. Okey, C. Positif 1 tambah positif 4 tambah negatif 3. So, yang ini tambah tambah jumpa tambah, dia akan jadi tambah. Tambah jumpa tolak, dia akan jadi tolak. Okey, tanda yang sama akan jadi sama. Tanda yang berbeza akan jadi tolak. Okey. So, bila kita tulis, ini jalan kecil ya. Awak perlu tahu jalan kecil dia. So, dia akan jadi 1. 1 dah, kita dah buang dah tanda tambah kat depan. Okey, 1 tambah 4 tolak 3. So, 1 tambah 4, 5. 5 tolak 3, 2. Okey, ini yang minggu lepas lah yang saya tunjuk kat kamu. Guna guna garis nombor. Okey, selain daripada tu. Sebab soalan A macam tu kan. Okey, katakanlah untuk soalan contoh, saya letak soalan macam ni. Negatif 4
tolak negatif 3. Negatif 2 lah. Negatif 4 tolak negatif 2. Okey. So, awak tengok di situ. Dia akan jadi sama dengan. Okey. Tolak-tolak akan jadi tambah. Negatif 4 tambah 2. Ini macam mana? Okey. Kalau yang ini tadi awak tengok. Okey. Tanda sama. Okey. Tanda negatif dengan negatif. Kita terus totalkan. Maksudnya 3 tambah 4, 7. Dan di depan dia kita ikut tanda dia lah. Tanda negatif. Okey. Tapi kalau macam ni. Satu positif. Satu negatif. Kalau macam ni tak ada masalah yang ini. Bila awak buat tadi, yang ini akan jadi 5 tolak 3. 5 tolak 3 tak ada masalah. Awak erti daripada guna apa? Daripada budak di kindergarten pun erti. Okey, yang ini. Negatif 4 tambah negatif 2. Okey. Apa? Sekejap tak boleh nak pergi back pula. Dia miss pula ni. Sorry ya. Okay. So, awak tengok dekat sini. Okay, so negatif 4 tambah 2. Macam mana nak buat kalau negatif 4 tambah 2 ni? So, kalau negatif 4 tambah 2 ni, awak just tengok tanda berbeza. Okay, negatif 4, positif 2. Tanda berbeza. Dua tanda ni, 4 dengan 2, yang mana besar? 4 ke 2? Okay, kat situ awak nampak 4 tu besar. Okay, kalau 4 tu besar, bermaksud awak kena letak. Maksudnya jawapan dia adalah negatif. Negatif berapa? Beza antara 4 dengan 2. So, 4 tolak 2. 4 tolak 2. 2. Okey, so jawapan dia negatif 2. Ataupun yang sebelum ni saya bukan negatif 6. Kalau negatif 6, negatif 4, negatif 2. Okey. Negatif 4, negatif 2. So, tak apa nak tulis pun tak apa sebab saya punya chat ni saya on. Okay. So, kalau untuk ni, untuk apa? Untuk tanda yang berbeza ni, kalau ada tanda tolak dengan tanda tambah, untuk operasi tambah dengan tolak, awak kena tengok depan, ni cara mudah lah kalau awak nak jawab sebab ada setengah budak dia nampak, ada setengah dia kurang nampak sikit cara dia. Okey, cara paling mudah dia antara 4 dengan 2 tu yang mana besar? 4 besar. Depan 4 ni apa dia? Depan 4 adalah tanda negatif. So jawapan dia mesti negatif. Negatif berapa? Beza antara 4 dengan 2. So 4 tolak 2, 2. Tak sama dengan yang ni. Yang ini dua-dua tanda negatif. Bila dua-dua tanda negatif, jawapan dia adalah negatif. Ya, Kartini. Kartini, awak boleh on mic nak tanya apa? Kartini ke Kartina tak? Saya pun tak terperasan nama. Tak ada pula. Okey. Okey, tak saya teruskan. Okey. Lagi satu cara paling mudah sekali lah. Okey, paling mudah sekali. Guna calculator. Okey, guna calculator. Bila sampai dekat part di sini, awak boleh guna calculator dah. Okey. Tapi kalau masih lagi di depan macam ni, macam dalam soalan macam ni. Okey. Awak perlu dulu buka ataupun buka kurungan dia. Jangan tak buka kurungan. Awak perlu buat jalan kerja dia. Jalan kerja dia macam yang kat bawah tu lah. Macam soalan C tu 1 tambah 4 tolak 3. Okay, tak payah buat garis nombor. Tak payah buat garis nombor. Garis nombor tu actually untuk fahamkan kamu kenapa negatif 3 tolak dengan 4 tu dapat jawapan negatif 7. Okay. Nak terangkan yang itu sahaja. Okay, next kita tengok seterusnya. Okay, yang ini yang hari tu jugalah. Okay, so yang ini saya terang tadi kalau tambah dengan tolak dia akan jadi tolak. Yang ni lupa lagi perbetulkan hari tu dah ni dah. Okay, dia akan ditambah. Kalau tambah jumpa tambah. Kalau tambah jumpa tolak dia akan jadi
tolak. Okey, yang ni dua ni kamu kena apa? Kena tengok betul-betul lah. Ingat ya, tanda tak sama jumpa akan jadi positif. Tanda berbeza bila berjumpa dia akan jadi negatif. Okey. Kenapa banyak hang ni? Okey. Kita tengok pula kalau melibatkan negatif. Okey, kalau melibatkan negatif. Okey. Macam mana pula dia punya cara penyelesaian dia? Okey. Sama juga kalau yang ini tolak, yang ini dalam dia tambah. So akan jadi tambah. Sorry. Alamak, salah pula saya pun Sekejap. Ni, salah ni. Saya nak erase kenapa? Okey, so kita teruskan. Yang ini tambah tolak, tolak. Yang tambah dia akan jadi tolak. Sebab kat situ 5 tolak 3. So 5 tolak 3 sama dengan 2. Okey. Bukan saya. Okey. Pening juga ya. Sebelum ni tak ada masalah pula bila present guna apa? Guna phone last week. Ni asyik blank. Jadi blank. Saya pun tak tahu kenapa. Okey, sama dengan yang ni. Okey, negatif 2. Tolak negatif 4. So, tolak jumpa dengan tolak jadi tambah. Okey, so jadi negatif 2 tambah 4. So, negatif 2. Janganlah awak tengok, alamak negatif 2 tambah 4. Tanda negatif ada kat depan. Sama je sebenarnya. Kalau awak tengok, dia sama 4 tolak 2. 4 tolak 2. Okey, jawapan dia 2. Ataupun konsep yang saya ajar tadi. Antara 2 dengan 4 yang mana besar? 4 lebih besar. Depan tanda 4 adalah tanda positif. So, jawapan dia mesti positif. Positif berapa? Tolaklah. 4 tolak 2, 2. Okey, so jawapan dia positif 2 ataupun 2. Okey, seterusnya. Okey, yang ini negatif tolak jumpa dengan tambah jadi tolak. Tolak jumpa dengan tolak jadi tambah. Okey. So sama dengan 2 tolak 4 tambah 3. Okey. So yang ni ada banyak cara. Okey, sama ada awak boleh buat macam ni pun boleh. Awak buat depan dulu. 2 tolak 4. 2 tolak 4. Okey, so 2 tu positif lah. 2 tolak 4. Antara 2 dengan 4, 4 lebih besar. So jawapan dia akan dapat negatif. Okey, 4 tolak 2, negatif. 2 tambah 3. So jawapan dia awak akan dapat 1. Okey, 3 tolak 2, 1. Ataupun lagi satu cara, awak boleh buat macam ni. Okey, jawapan dia 1 lah. Ataupun lagi satu cara, awak boleh buat macam ni. Saya tulis kat sini ya. 2 tolak 4 tambah 3. Okey. Yang ni pun awak boleh buat juga. Sama dengan. Okey, sama dengan. Awak boleh buat yang ini dulu. Yang dalam kurungan ni dulu. Maksudnya 2. Negatif 4 tambah 3. Awak akan dapat negatif 1. So, jawapan dia pun masih lagi 1. Okey, operasi tambah tak kisah ya awak nak buat macam mana. So, paling mudah sekali awak tekan kalkulator lah. Okey. Saya tak nak ulang balik. Saya cuma nak tunjuk jalan kerja je tadi. Boleh setakat ni? Tengok hang lagi. Pelik juga saya kenapa ya.
Sepatutnya tak boleh ada macam ni. Okey. So tengok di sini, ini adalah operasi apa? Operasi darab dengan bahagi hari tu. Okey. Okay, saya go on sekejap. Okay, this one. Okay. Kalau darab dengan bahagi, first kamu mesti tengok dia punya tanda hasil dia. And then baru kamu boleh darabkan ataupun bahagi nombor tersebut. Okay, contoh dekat situ. Okay, saya dah highlight di situ. Tanda serupa. Tanda serupa tu bermaksud tanda tambah lah. Okay, ataupun tanda positif. Tanda positif dengan positif ataupun tanda negatif dengan tanda negatif. Kalau awak tengok di sini, kalau tanda serupa, jawapan dia mesti akan dapat positif. Walaupun dia negatif dan negatif. Okey, dia mesti tadi tambah. Okey, sama juga dengan bahagi. Dia akan jadi tambah. Okey, berbeza pula dengan tanda yang berbeza. Maksudnya positif dan negatif ataupun negatif dengan positif. Okey, awak akan dapat jawapan dia adalah tanda negatif. Okey. Okey Nur Aisyah. Rajinnya join kat sini. Sepatutnya join kat sana je. Okey. So, saya tak nak, untuk darab dengan bahagi macam biasalah. Memang saya tak nak tunjuk banyak. Okey, awak kena faham konsep dia je. Kalau tambah, Kalau positif, jawapan dia positif. Kalau positif, negatif. Ataupun negatif, positif, jawapan dia negatif. Okey, negatif pun jawapan dia akan jadi positif. Okey, kalau awak tengok di sini, yang ini, yang ini. Okey, tanda dia adalah sama. Kalau yang tanda berbeza pula, yang saya tak write tu, tak tick tu, itu adalah tanda yang berbeza yang mana jawapan dia awak akan dapat negatif. Okey. Sam, sekolah Sam apa? Sam. Sekolah agama. Sekolah agama lah. Okey. Sometimes sebenarnya. Sekolah agama menengah Batu 10. Okey. So kita masuk yang seterusnya. Yang inilah yang kamu kena tengok ni. Okey. Gabungan operasi bagi integer melibatkan gabungan-gabungan dua operasi atau lebih antara penambahan, penolakan, pendarapan, pembahagian dan penggunaan tanda kurungan. Okey, terhadap integer. Gabungan operasi boleh selesaikan mengikut tertib berikut. Okey, awak tengok ya. Awak dah belajar waktu kamu sekolah rendah. Okey. Hukum Botmas. Pernah belajar tak? Botmas ni bracket. B ni bracket. Maksudnya tanda kurungan. O tu off lah. Okey. Divide, bahagi, multiply, darab, A addition, tambah, S subtract. Tolak. Bahasa Inggeris lah. Bahasa Melayu ada tak? Ada tak yang bahasa Melayu? Kubadatat. Kuda baca tu. Lupa lah ni, okey. Kamu bahasa Melayu, kamu pernah belajar ada pula nyanyi lagu kuda kulari ni. Baca tu. Okey, kuda baca tu. Okey. Kurungan. Ni kurungan. Darab. Bahagi. Campur. Tolak. Okey, sama juga konsep dia. Okey. So, darab dengan bahagi ni. Darab dengan bahagi ni. Awak buat salah. Kubada.
Kuda lah, senang. Senang kamu nak ingat. Kuda. Kuda baca tu. Okey, kuda pun baca. Okey, kuda baca tu. Batato pun ada. Okey. Batato pun boleh. Baca tu pun boleh. Okey, asalkan awak faham awak punya apa? Awak punya singkatan dia tu untuk apa. Okey, seterusnya. Okey, soalan dia. Okey, soalan dia saya terus buat direct lah ya. Saya tak buat satu persatu, saya tunjuk satu persatu macam mana boleh jawapan dia. Okey. Okey, tengok di situ. Kita ada -3 tambah 8 tolak 6. Tak payah buat garis nombor dah. No need to do your garis nombor. Okey. Awak terus tengok di sini. Okey, -3 tambah 8. Buat yang itu dulu. -3 tambah 8, kita dapat 5. And then tulis 6. Jangan buat macam sekolah rendah. Saya tak mau ya bentuk lazim. Jangan buat bentuk lazim. Dan saya tak mau awak buat macam ni. -3 tambah 8 sama dengan 6. Awak pergi buat sama dengan, sama dengan 6 pula. Sekejap ya. Saya tak nak awak buat. Okey. -3 tambah 8 tolak 6. Awak pergi buat macam ni. Sama dengan 5. Lepas tu awak buat kat bawah pula. 5 tolak 6. Tak boleh. Okey. Dalam kerja sekolah menengah ni. Kalau awak tak selesaikan lagi perkara tersebut. Macam kat sini. -6 tolak 6 ni kita belum buat lagi. So awak kena tulis balik. Okey, 5 ni yang awak selesaikan sini. So, 5 tolak 6. Tulis 5 tolak 6. So, 5 tolak 6, jawapan dia -1. Kenapa -1? Ingat tak? Tekan kalkulator pun dapat. Boleh bawa sayang. Okey, kamu dah masuk sekolah menengah. Bahasa Melayu boleh bawa kalkulator. Bahasa Inggeris boleh bawa kalkulator. Sejarah pun boleh bawa. Bawa lah kalkulator kamu pergi mana-mana. Okey. So, 5 tolak 6 awak akan dapat -1. Okey, benda yang ni lagi satu konsep dia. Awak tengok 5 dengan 6. Okey. 6 ni lebih besar. Maksudnya jawapan dia mesti akan ada negatif. Sebab depan 6 ni kita ada tanda negatif. Okey. So, 6 tolak 5, 1. Ataupun lagi satu yang saya ajar. Hutang. Okey. Kamu hutang 6, kamu bayar 5. Okey. Kamu hutang 6. Negatif tu hutang. Positif tu bayar. Okey. Kamu hutang 6, kamu bayar 5. So, maksudnya kamu ada hutang lagi 1. Okey. So, kamu ada hutang lagi 1. Apa yang tak logik ni? Dah terbatal balik dah. Tengok terus dah hang. Gaduh lagi kat dalam ni. Dah hang dah. Okey, tak apa. Okey. Tak situ. Okey, yang seterusnya. 2 tolak -3 darab 4 tambah 6. Okey, kalau kat sini ikut konsep dia. Ikut konsep dia. Awak buat dulu yang darab. Okey, buat yang ni dulu. Tu saya dah buat dah kurungan dekat sini. Okey, saya dah letak kurungan. Okey, bermaksud kita buat dulu -3 darab 4. Yang kita tak selesaikan, kita tulis balik. Maksudnya kita tulis balik 2 tolak. Okey. -3 darab 4. -3 darab 4 kita dapat -12. Okey, -12 tambah 6. Okey. So. Duk bergaduh kat dalam chat ni. Nak kena dengan saya ni. Okey. So, dekat sini. So, -3. So dekat sini yang ini pula kamu kena buka kurungan. So negatif jumpa negatif akan jadi positif ataupun tambah. So 2 tambah 12 tambah 6. 2 tambah 12 tambah 6. Boleh buat. Yang ni boleh buat straight. Okey. 2 tambah 12 14. Tambah.
termiss satu nombor. Saya punya typing error. 2 tambah 12, 14. 14 tambah 6, 20. 20. Okey, terhilang kosong. Okey, saya tertype ni. Ataupun kalau awak nampak macam ni pun boleh. Awak buat tambah dulu. 14 tambah 6. So baru awak buat sama dengan 20. 20. Betul. Masih lagi dapat markah penuh. Jangan risau. Okey, soalan yang seterusnya. Negatif 4 darab negatif 2 tambah 14 bahagi negatif 3. Okey, kalau awak tengok di situ, ada tanda kurungan. Walaupun kurungan tu adalah operasi tambah, maksudnya kalau ikut operasi darab tolak tambah tolak darab bahagi, awak kena buat darab bahagi baru buat tambah tolak. Tapi disebabkan operasi tambah tu berada di dalam kurungan, okey, so awak buat dulu yang dalam kurungan tersebut. Okey, so tulis balik yang mana tak selesaikan. Okey, so negatif 4 darab negatif 2 tambah 14. Okey, negatif 2 tambah 14, maksud 14 tolak 2 lah. 14 tolak 2, jawapan dia 12 bahagi negatif 3. Okey, and then dah dapat macam ni, baru awak buat yang mana penting dulu. Okey, darab dengan bahagi, kita buat darab dahulu sebab darab berada di sebelah kanan. Okey, darab berada di sebelah, darab berada di sebelah kiri. Okey, macam tadi yang saya beritahu tadi, awak kena tengok dari kiri ke kanan. Okey, tengok dari kiri ke kanan. Jangan tengok jangan tengok yang mana awak nak buat dulu. Okey. So, tengok di situ. Negatif 4 darab 12. Okey. Negatif darab positif. Jawapan dia negatif 4 darab 12, 48. Okey. Bahagi dengan negatif 3. Okey. Baru selesaikan yang ini pula. Negatif bahagi negatif positif. 48 bahagi 3, 16. Okey kelas? Boleh? Boleh kelas? Boleh. Ngantuk dah ke tidur ni? Boleh. Oh, suara. Boleh. Alright. Okey, kita teruskan. Ini baru kita nak tengok hukum operasi aritmetik. Kita ada 4 hukum. Hukum identiti, hukum kalis tukar tertib, hukum kalis sekutuan dan hukum kalis agihan. Okey? Satu je lain. Yang lain ni semua kalis. Kalis tukar tertib, kalis sekutuan, kalis agihan. Okey, kita ada KTT, KS dan juga KA. Okey. So kita tengok macam mana bentuk kalis-kalis ni ataupun identiti ni. Yang ni saya scan je. Okey, tengok di situ. Hukum identiti. Hukum identiti ni jawapan dia sama ada dapat diri dia sendiri ataupun satu ataupun kosong. Yang ni awak dah jumpa dah selalu. Sebenarnya kita dah buat. Okey. Contoh dia yang pertama. Okey. Kalau satu nombor ditambah dengan kosong. Jawapannya adalah nombor itu sendiri. Okey. Satu nombor tambah dengan kosong. Jawapannya adalah nombor itu sendiri. Maksud 2 tambah kosong 2. 100 tambah kosong 100. 1 bilion tambah kosong 1 bilion. Okey? N assignment. Apa? N assignment. Ya. Sekejap ya. Tak, kalau abang dah hantar tak ya? Saya tengok assignment. Alamak. Sekejap ya. Cikgu tak ada kerja. Ada, sekejap ya. Belum habis lagi ni. Ada gangguan sedikit, sekejap.
Kenapa ni? Bosan Tak. Okey. Okey. Itu baru yang pertama. Apa-apa nombor yang ditambahkan dengan kosong, jawapan dia adalah nombor itu sendiri. Atau yang kedua, apa-apa nombor sebarang integer yang didarab dengan 1, dia akan dapat balik jawapan integer tersebut. Okey, macam negatif 100 darab 1, jawapan dia negatif 100. Yang ketiga, okey, ni yang ketiga. Yang ketiga, okey, yang ketiga, apa-apa nombor bila didarab dengan kosong, jawapan dia adalah kosong. Ini memang kamu dah tahu. Yang keempat ni baru kamu belajar tadi. Okey, kalau satu nombor, okey, kalau dia jumpa macam ni, dia akan dapat jawapan kosong. Okey, bermaksud kalau satu nombor ditambah dengan songsangan bagi nombor itu, jawapannya adalah kosong. Maksudnya 1 tambah negatif 1. Ataupun 1 tambah negatif 2. Okey. Maksudnya nombor yang berbeza. Okey, dia akan jadi kosong. Sebab apa jadi kosong? Sebab bila tambah jumpa tolak, dia akan jadi tolak. Maksudnya 1 tolak 1 lah. 1 tolak 1 kosong, 2 tolak 2 kosong. Okey. Dan yang terakhir. Okey, yang terakhir yang inilah. Okey. Satu integer bila didarab dengan hasil bahagi 1 per integer tersebut, jawapannya adalah 1. Okey. Yang ni kamu dah tengok kat sekolah rendah, cuma kamu tak tahu itu apa dia. Ini nama dia adalah hukum identiti. Okey, hukum identiti ni kalau tengok kat contoh ni, 3 tambah 0, 3. Negatif 6.5 darab 1, negatif 6.5. 16 darab 1 per 16. Hafiz, kenapa Hafiz? Saya kadang-kadang saya tak nampak tau kamu raise hand ni. Kalau kamu nak tanya, kamu boleh on mic ataupun kalau kamu type, kalau saya tak terperasan kamu type soalan, kamu boleh on mic tanya dekat saya. Juven pun hand raise. Kenapa? Raise hand. Cikgu, boleh ke nanti yang Microsoft ni hantar kat grup kelas? Ya, saya akan hantar. Ini nota. Okey, saya akan maksudnya tapi kamu salin tapi tak perlu hantar sebagai bukti kamu salin. Tu terpulang kalau kamu tak salin pun tu kamulah kejujuran kamulah. Yang kamu perlu hantar ke dalam Kaizala nanti cuma latihan sahaja. Saya nak tengok yang tu dulu. Maksudnya nanti jangan salin nota dulu. Tu yang jadi lambat tu. Nak salin nota tu bila kamu free, kamu buat latihan dulu. Boleh? Darwish tak boleh cakap. Okey, kalau Darwish awak tak boleh cakap, awak boleh type. Boleh type kan? Okey, tengok di sini. Saya teruskan. Okey, macam ni. 16 darab 1 per 16. Kamu belajar waktu sekolah rendah dulu boleh potong-potong kan ni. Maksudnya kita boleh potong. So, 1 darab 1 jawapan dia 1. Okey, senang cerita. Kalau nombor sama, bila jumpa macam ni, dia akan jadi 1. Okey. Ini hukum identiti. Okey, siap ada yang nyanyi dah ni. Hukum identiti, dia cuma ada jawapan di integer tu sendiri, kosong dan juga 1. Okey, kamu dah. Yang kedua, hukum kalis tukar tertib. Dah macam lagu dah kan, kalis kan. Okey, hukum kalis tukar tertib, maksudnya kita boleh tukar tertib. Okey, maksudnya A tambah B kita boleh buat sama dengan B tambah A. Ataupun A darab B kita boleh tukar jadi B darab A. Kita kaliskan. Okey. Tu tak ada masalah dengan syarat operasi yang sama lah. Okey. Janganlah nanti awak pandai-pandai tukar kalau operasi tak sama. Contoh dekat situ awak tengok 23 tambah 156 748 tambah 77. Okey. So dia pecah. Dia ambil yang sikit tu ke depan. Okey, 23 tambah 77 tambah 156 tambah 23 tambah 77 tambah 156 156 156,748. Okey, so 23 tambah 77 dapat 100. Tambah dengan 156,748, jawapan total dia 156,848. Okey, ini cuma boleh digunakan kalau melibatkan operasi yang sama sahaja, operasi tambah ataupun operasi darab.
Bahagi tak boleh ya. Sebab apa bahagi tak boleh? Sebab apa bahagi tak boleh? Bahagi tak boleh. Saya tunjuk contoh lah. 48 bahagi 3. Kalau awak buat hukum kalis tukar tertib, dia akan jadi 3 bahagi 48. Bila awak buat macam ni, jawapan dia tak sama. 48 bahagi 3, jawapan dia 16. 3 bahagi 48 tu, jawapan dia dah 0 point something. Jawapan dia dah, sebab ini dah apa? Nombor depan tu lebih kecil daripada nombor di belakang. Okey. Sama juga dengan tolak. Kalau awak buat 4 tolak 3, 4 tolak 2. Awak nak buat hukum kalis tukar tertib. Okey, awak nak buat 2 tolak 4. Tak boleh. Sebab apa? Sebab bila awak buat, kalau 4 tolak 2 ni awak dapat jawapan 2. Tapi 2 tolak 4 awak akan dapat negatif 2. Jawapan dia tak sama. Jawapan dia tak sama. Tapi kalau tambah dengan darab, awak buatlah macam mana pun, pusinglah kok mana pun, okey, jawapan dia tetap sama. Okey, maksudnya di sebelah kiri tu, yang di sebelah kiri, maksudnya sebelah kiri yang ni lah. Yang di sebelah kiri, jawapan dia adalah sama dengan yang di sebelah kanan. Okey, ini kiri, ini kanan. Saya memang akan bagi tau MS PowerPoint ni, tapi yang saya contoh-contoh ni tak ada lah. Okey. Okey, yang seterusnya, yang ketiga. Kalis apa pula? Kalis sekutuan. Yang ni kena tengok ya, hati-hati sedikit. A tambah B tambah C. Tak ada, ini senang lagi ni. Sebab ini adalah, kalau tambah tak ada masalah lah. Okey, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Kurungan je yang berubah. Kalis sekutuan ni dia guna kurungan. Awak ingat, kutuan tu kurungan. Kalau yang tadi, okey, yang tadi, alamak. Kalau yang tadi, kalis tukar tertib. Okey. Kalau tadi kalis tukar tertib. Kalau tadi kalis tukar tertib, dia just tukar dia punya apa? Dia punya nombor dia tu dia boleh tukar. Okey, kalau sebelum tu nombor tu duduk di depan, boleh letak di belakang. Kalau nombor tu di belakang, dia boleh letak di depan. Okey, dia cuma untuk operasi tambah dengan tolak sahaja. Tambah dengan darab sahaja. Sama juga dengan hukum kalis sekutuan pun ada dua sahaja untuk operasi tambah. Okey, untuk operasi darab. Okey. Yang berubah cuma kurungan dia je. Okey. Ataupun awak boleh buat kurungan. Tak kisahlah awak nak buat macam mana kurungan dia. Okey. Macam yang ini, kalau awak nak letak kurungan kat sini pun boleh. Tapi sebab 9145 ni dah besar. Better kita letak kurungan di belakang. 142 tambah dengan 58. Sama juga dengan ini. Awak nak letak kurungan kat sini buat apa? Jadi susah. Baik letak kurungan dekat 5 darab 2, 10. So senang nak darab. Okey, kena bijak letak kurungan di mana. Okey, kena bijak letak kurungan di mana. Boleh faham ke tidak? Okey, katakanlah soalan dia macam ni. Saya ambil daripada sinilah. 1894. Sorry. Okey. 5 darab 1894 darab dengan 2. Okey, mula-mula kita guna kalis tukar tertib. Okey, kalis tukar tertib. Okey, maksudnya kita boleh tukar 5 dengan 2 ni. Atau kita boleh tukar 5 dengan 1894. Maksudnya 1894 darab 5 darab 2. Lepas tu baru guna kalis sekutuan. Okey, kutuan, kurungan. Okey, letak kurungan. Ni baru kamu boleh buat jawapan dia. Okey. Tapi kamu takkan ada masalah. Cuma kamu kena ingat bentuk dia saja. Sebab apa saya kata kamu takkan ada masalah? Sebab kamu boleh guna kalkulator. Senang kan sekarang? Okey. Sebab kamu boleh guna kalkulator. Bila kamu boleh guna kalkulator, kamu takkan ada masalah untuk tengok jawapan kamu tu betul ataupun salah. Okey. Cuma kamu kena faham konsep hukum kalis ni. Hukum identiti dan hukum kalis. Yang terakhir kita ada nak tanya soalan ke?
Cikgu, Ya? memang boleh pakai kalkulator masa tengah belajar. Boleh sangat-sangat. Order terus. Better kamu guna kalkulator 570. Tahu tak kalkulator 570? Kalkulator yang saintifik tu ke cikgu? Tahu. Dia ada dua, tak silap saya. Satu 350. Jangan beli 350. 350 tu banyak function yang tak boleh guna bila kamu naik tingkatan 4 dan tingkatan 5 nanti. Okay, better kamu beli 570. Nanti saya tunjuk. Nanti saya tunjuk. Okay. Last. Okay. Hukum kalis agihan. Okay. Yang ni kamu kena faham sikit lah hukum kalis agihan ni. Hukum kalis agihan menyatakan bahawa A darab B tambah C sama dengan A darab B tambah A darab C. Yang kedua, A darab B tolak C sama dengan A darab B tolak A darab C. Okay. Kat sini beza dia dua-dua darab. Cuma dalam kurungan ni sahaja tanda dia sama dengan tanda tolak ataupun tanda tambah. Kalau dekat sini tanda tambah, kat sini pun dia akan jadi tanda tambah. Kalau dekat sini tanda tolak, kat sini pun dia akan jadi tanda tolak. Macam mana nak buat ni? Kenapa jadi macam ni? Okay. So, contoh di sini ya. Okay, contoh di sini tengok. Jangan pelik pula untuk soalan A tu. Awak kata kenapa kurungan di belakang? Sama, itu adalah kalis tukar tertib. Okay, dia letak 25 di belakang. Dia letak 4,000 tambah 20 di hadapan. Okay, kalau awak nak buat macam ni pun boleh, tak ada masalah. 25 darab dengan 4,000 tambah dengan 20 pun boleh. Okay, so dapatlah balik bentuk macam yang pertama ni. Betul tak? Okay, satu integer didarab dengan hasil tambah dua integer yang di dalamnya. Okay, so seterusnya, macam mana boleh jadi 400 darab 25? Ini saya terang ya. Saya terang awal-awal sebab nanti kita akan guna juga tau. Waktu kita belajar algebra. Okay, so awak kena faham juga konsep dia. Boleh guna kalkulator masa exam. Tunggu jap. Nanti saya jawab buat kalkulator. Tengok ni dulu. Sebab ini last slide ni. Okay, so cara dia, kenapa jadi 4,000 darab 25? Sebab nombor 20, integer 25 ni, dia akan didarab dengan setiap satu integer yang berada di dalam kurungan. Maksud mula-mula 25 darab dengan 4,000. And then 25 darab pula dengan 20. Okay. So macam ni. 4,000 darab 25. 20 darab 25. Awak nak tulis 25 darab 4,000 tambah dengan 25 darab 20 pun boleh. Okay. Itu fungsi belajar hukum-hukum ni. Okay, sebab nilai dia masih lagi sama. Okay, awak letak 25 kat depan, 4,000 kat belakang pun boleh. Okay, sebab bila awak darab, awak akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, sama juga dengan yang ini. Okay, yang ini saya tak ubah ya. Yang ini pun sama. 36 ni didarab dengan setiap satu yang berada di dalam kurungan. Maksud mula-mula 100 darab 36 tolak 1 darab 30. Darab dengan 36. Okay. So, tamat. Terima kasih. Ada soalan? Mana kerja cikgu? Nanti saya akan bagi dekat Kaizala. Tunggu sekejap ya. Kerja ada latihan. Nanti saya akan bagi semua dalam Kaizala. Itulah. Saya akan bagi dalam Kaizala. Akan ada dalam dua line sahaja saya akan bagi. Sama juga saya ambil sebenarnya kerja kamu semua saya ambil daripada Kalau dahsyat hantar kat Kaizala juga. Yes. Saya akan masuk dekat dalam survey tu. Sekejap saya mana kerja kamu. Nak tunjuk sikit lah. Ni. Okay. Hari tu dah kamu buat yang setakat sini kan? Sampai darab dengan bahagi betul? So nanti akan ada gabungan ni lah. Yang ini takkan ada satu saja.
Sebab kamu dah buat darab dengan bahagi hari tu, so nanti kamu akan buat yang ini pula lah yang melibatkan apa? Operasi gabungan ni, tambah tolak darab bahagi ni. Okey. Tiga ke cikgu? Apa dia? Satu je. Satu helai sahaja. Ay, nak banyak ke? Tak nak. Tak nak cikgu. Okey. Tak nak ibu, tak nak. Okey, sebut pasal kalkulator. Okey, kalkulator. Kalkulator ada banyak. Okey. Weh, kalkulator TikTok pun ada. Amboi. Amboi. Okey, kalkulator 570 ni ada banyak jenis. Okey, kalkulator 570 ni ada banyak jenis. Selalu kita tengok image. Okey. Ini kalkulator yang saya guna. Okey. Apa-apa pun bila dapat kalkulator, awak kena explore dulu. Kalkulator ni yang bagus ya, kalkulator yang saya guna ni, bila awak tekan 2 bahagi 3, 2 bahagi 3 jawapan dia 2/3 lah kan. Jawapan dia akan dalam bentuk pecahan dulu. Sebab ada setengah soalan, dia nak jawapan dalam bentuk pecahan. So jawapan dia akan naik dalam bentuk pecahan. Apa dia? Sekejap. Contoh nasib baik ada kat depan saya kalkulator saya ni. Okey, contoh ni bukan kalkulator. Mana kalkulator? Sekejap ya. Ini kalkulator biasa yang saya tunjuk ni. Ada lagi satu kalkulator, dia warna putih. Macam mana ya? Tak ada, dia memang ada banyak jenis. Awak kena ambil awak kena ambil 570. Jangan ambil 350 ni. Nampak tak? 350. Jangan ambil 350. 350 function dia tak banyak. Nanti bila naik form 4, form 5 awak kena beli kalkulator baru. Leceh lah. Okey, awak ambil 570. Dekat Shopee pun ada. Shopee pun murah. Kat Shopee awak boleh survey-survey. Sekejap gangguan askar kecil saya ni. Ambil kakak saya punya je. Kalau kakak dah habis sekolah boleh je ambil yang kakak punya. Ini kalkulator saya. Okey, ini kalkulator saya. Kalau awak tengok. Muka saya. Okey, ini kalkulator saya. Okey, saya guna 570 juga. Tapi 570 ES Plus. Okey, takut tak boleh nak gunalah dekat sekolah. Tapi sebenarnya kalau sebut kalkulator. Ya. Macam ni boleh? Sekejap, kamu nama apa? Saya nak kena tengok nama muka kamu ni Sekejap. Saya buka kat ni. Macam mana? Macam ni ke? 570 ke? Tak tahulah. Kalau 570 boleh guna, tak ada masalah. Okey, tak apa, guna dulu. Kalau rasa macam tiba-tiba ada function yang ni sharp. Kalau sharp lain sikit. Boleh je nak guna kalau kamu nak guna. Okey, saya tunjuk kalkulator saya yang saya guna ni. Yang kalkulator ni yang saya suka ya kan. Okey, kalau saya letak 1 bahagi 3 ataupun saya letak 10 bahagi 20 lah. Okey, 10 bahagi 20 bila dia kecilkan dia akan terus dapat, dia akan tulis jawapan sini. 1/2. Tak nampak je. Okey. Dia akan tulis jawapan 1/2. Okey. Ada setengah kalkulator dia akan tulis dalam perpuluhan. Okey. Ni dia akan naik dalam bentuk pecahan dulu. Okey. And then bila kamu nak tukar perpuluhan, kamu just tekan ni saja, dia akan naik jawapan 0.5. Okey. Kalau tak ada kakak, tak ada abang. Ya, saya. Kalkulator cikgu tu berapa ringgit? Tak ingat dah lah sayang, oi. Lama sangat dah saya beli kalkulator saya tu. Okey. Saya beli kalkulator saya tu dah lama sangat. Memang lama lah saya dah beli kalkulator saya tu.